لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar dan para penonton bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam tajuk kita ibadah haji. Khusus pada hari ini kita bawakan tajuk Masjidil Haram dan kelebihannya. Saudara-saudari sekalian, para jemaah memang sudah menjadi kewajipan bila sampai di Mekah akan kita kunjungi masjid yang terbesar, yang paling terkenal, iaitu Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Maka sudah pasti para jamaah sekalian bercita-cita untuk berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana di dalamnya ada Kaabah. Dan pada awalnya di Mekah itu memanglah yang dibina ialah Kaabah. Kemudian berikutnya barulah dibina Masjidil Haram. Dan diberikan siapa-siapa yang berkunjung ke Masjidil Haram dan beribadah di dalamnya dikurniakan ganjaran 100,000 kali ganda bagi setiap solat dan amal ibadah yang dilakukan di dalam Masjidil Haram. Maka sebagai panduan kepada para jemaah sekalian, tujuan kita ke sana memanglah untuk beribadah dan untuk mendapatkan pahala yang berganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mengunjungi Tanah Haram, khususnya yang dapat berada di Masjidil Haram. Maka di antara amalan yang kita boleh lakukan semasa berada di dalam Masjidil Haram ialah dengan beriktikaf di dalamnya. Sunat kita beriktikaf di dalam masjid, dan keistimewaan Masjidil Haram ini ialah tidak ada halangan untuk melakukan solat sunat walaupun di waktu haram. Waktu haram ni ialah selepas asar dan selepas subuh. Jadi hanya di Masjidil Haram saja yang kita tidak dilarang untuk melakukan solat sunat dalam waktu-waktu haram. Maka langkah pertama dilakukan oleh para jemaah sekalian untuk mendapat ganjaran pahala yang berganda bila berada di Masjidil Haram. Adabnya ialah pertama sekali, kalau boleh kelebihannya, hendaklah tawaf berada dalam Masjidil Haram dengan tawaf sunat terlebih dahulu, iaitu namanya tawaf tahiyah al-bait. Syarat tawafnya sama, syarat sahnya bilangannya 7 pusingan dengan niat sengaja aku tawaf menghormati Kaabah kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berniat i'tikaf berada di dalam Masjidil Haram. I'tikaf di dalam masjid. Kemudian melakukan amalan-amalan ibadah yang lain yang sunat selain daripada solat fardu. Maka para jemaah sekalian kenalah menjadualkan diri untuk sentiasa berada dalam Masjidil Haram untuk melakukan ibadah-ibadah sunat selain daripada solat fardu. Daripada i'tikafnya sudah mendapat pahala sunat. Kalau di luar Masjidil Haram tak dapat berniat i'tikaf. Tetapi bila masuk dalam Masjidil Haram boleh berniat i'tikaf. Sengaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi dengan sini mendapat pahala i'tikaf. Kemudian mendapat pahala daripada solat sunat yang didirikan dalam Masjidil Haram, yang tadinya saya katakan tidak ada waktu yang haram. Jadi boleh dijadualkan oleh jemaah haji sekian, jemaah umrah ke jemaah haji, untuk menjadualkan apakah sembahyang nak didirikan di dalam Masjidil Haram selain daripada tawaf sunat. Jadi di antaranya ialah sembahyang tahiyah, sunat tahiyah al-masjid, 2 rakaat. Kemudian boleh juga dilakukan sembahyang sunat rawatib. Selain daripada sembahyang fardu, kita ada salat sunat rawatib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa-siapa yang mengekalkan salat sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah janjikan mahligai dalam syurga. Maka apatah lagi dilakukan di dalam Masjidil Haram, yang ganjarannya tadi ialah dikatakan perbincangan ulama berpendapat bahawa mencatatkan kelebihan 100,000 itu khususnya dalam Masjidil Haram dan juga di luar Masjidil Haram.
Tapi sementara berada di dalam Masjidil Haram, maka kita lakukan ibadah-ibadah yang untuk merebut tawaran ganjaran 100,000. Seperti tadi, sembahyang tahiyat al-masjid, tawaf tahiyat al-bait, tawaf sunat, begitu juga salat-salat sunat yang lain seperti salat sunat rawatib yang 12 rakaat. Begitu juga salat sunat yang kita boleh lakukan ialah salat sunat tahiyat, salat sunat tahajud, ya, sebelum subuh. Kemudian salat sunat witir boleh kita lakukan di dalam masjid. Begitu juga kita berqiyamul lail di dalam Masjidil Haram. Sebelum salat subuh tu kita melakukan ibadah-ibadah sunat dengan membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semasa berada di dalam Masjidil Haram. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam Quran dalam surah Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Maka waktu-waktu sahurlah itu kita digalakkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap waktu sahur, iaitu waktu sahur itu sebelum masuknya waktu subuh. Ini keistimewaan yang kita boleh lakukan, maka dapatlah ganjaran yang berganda. Dan seterusnya melakukan solat sunat qabliyah subuh, iaitu sunat rawatib yang begitu banyak ganjarannya. Kemudian selepas itu boleh melakukan solat sunat isyraq selepas subuh dengan berada di dalam masjid sehingga waktu isyraq. Kalau sekarang ni di Malaysia waktu isyraq 7.16 pagi. Jadi daripada habis waktu subuh itu kita tunggu waktu syuruk dan sembahyang sunat isyraq, ya, 2 rakaat. Maka ganjarannya ialah sama dengan mengerjakan haji dan umrah. Jadi tiap-tiap pagi kita boleh lakukan sembahyang sunat isyraq. Seterusnya berada dalam masjid lagi, kita terus melakukan solat sunat duha dengan berapa rakaat yang kita nak lakukan, sama ada 2, 4 atau 6 atau 8. Jadi banyak lagi ganjaran yang kita boleh peroleh manakala barulah keluar daripada masjid untuk balik ke tempat penginapan untuk bersarapan pagi. Kemudian boleh sambung lagi solat sunat duha itu dengan masuk lagi ke masjid pada waktu-waktu yang lain, terutamanya hari Jumaat. Pada hari Jumaat, para jemaah memang kena hadir awal ke Masjidil Haram kerana ramai orang beriman untuk berada dalam masjid. Jadi biasanya jemaah-jemaah haji ini musim haji, dia akan berada di masjid pada 9 pagi untuk menunggu solat Jumaat. Itu keadaannya di Masjidil Haram. Jadi kita kena jadualkan diri kita untuk sentiasa berada dalam Masjidil Haram. Memang itulah tujuan kita ke sana. Mungkin dalam 10 atau 15 hari berada di Mekah. Jadi kita rebut peluang tawaran-tawaran ganjaran yang berganda berada dalam Masjidil Haram. Selepas itu sembahyang Jumaat atau sembahyang Zuhur, kita melakukan rawatib lagi. Kemudian kita melakukan sembahyang hajat, sembahyang sunat taubat, ya, sembahyang sunat tasbih boleh kita lakukan. Jadi penuhkan aktiviti kita itu semasa berada di Mekah, iaitu berada dalam Masjidil Haram. Dengan tujuan kita ialah untuk menggandakan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan dalam Masjidil Haram. Kemudian dalam Masjidil Haram itu ada terdapat tontong Zam-Zam yang kita boleh minum air Zam-Zam tu pada waktu bila-bila masa, kerana sentiasa ada disediakan. Di samping itu dapatlah kita mengikut adab-adab dia macam mana kita minum air Zam-Zam dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, macam mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ma'u zamzam lima syuribalahu. Jadi sentiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Itu bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram sudah sediakan dengan tontong air Zam-Zam untuk kita minum dengan doa yang kita bacakan tadi. Apa-apa yang kita nak doakan, terutamanya untuk kesembuhan daripada segala penyakit dan untuk mendapat barakah daripada air Zam-Zam itu, khusus dalam Masjidil Haram. Di luar pun ada disediakan, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita dapat minum di dalam Masjidil Haram. Begitu juga memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT di dalam Masjidil Haram. Maknanya penuh dengan aktiviti kita di dalam Masjidil Haram untuk merebut peluang 100,000 kali ganda. Maksudnya kalau kita baca surah Ikhlas tu di masjid di kampung kita 100,000 kali, sana satu kali aja menyamai kita baca 100,000 kali di masjid kampung kita. Itu yang kita dapat tahulah daripada ganjaran 100,000 itu. Jadi alangkah untungnya para jemaah sekalian berada di Tanah Haram Mekah, khasnya berada di dalam Masjidil Haram.
Jadi untuk merebut masuk dalam macam terutama musim-musim haji memang kita kena jadualkan. Umpamanya kalau salat zuhur itu memang kita kena datang pukul 11 pagi. Jangan datang waktu zuhur. Memang tak ada tempat, tak ada peluang untuk masuk dalam masjid. Begitu juga waktu subuh. Kalau waktu subuh itu pukul 5, maknanya kita kena datang pukul 3 pagi. Supaya kita boleh masuk dalam masjid. Kalau tidak, maknanya kita sembahyang di luar. Bagi orang yang tak tahu, dia suka sembahyang di luar. Senang balik ke hotel, kata dia. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan panduan ini, kita beroleh manfaat daripadanya, daripada cara yang kita adakan ini. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dapat panduan daripada program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.